ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam daurah membahaskan kitab karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, kitab atau risalah yang berjudul Manzilatus Sunnah fil Islam, kedudukan as-sunnah dalam Islam, atau risalah terjemahannya dalam bahasa Melayu di bawah tajuk Membantah Kesesatan Anti Hadis. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam minggu lepas kita telah membacakan contoh-contoh yang diberikan oleh penulis berkenaan bagaimana Al-Quran atau bagaimana as-sunnah itu memperincikan makna ayat-ayat atau lafaz-lafaz umum yang terdapat dalam Al-Quran, ya. Ada beberapa contoh yang telah diberikan dan telah kita bahaskan dalam kuliah lepas. Jadi untuk hari ini baik, jadi untuk hari ini saya ingat kita boleh lihat di muka surat 65, ya. Kalau tak silap kita dah berhenti di muka surat 62, ya. Minggu lepas kita berhenti di muka surat 62 kalau tak silap. Ya. Baik, jadi boleh kita lihat di muka surat 65 di bawah tajuk kefahaman bahasa Arab semata-mata belum cukup untuk memahami Al-Quran. Ya, kefahaman bahasa Arab semata-mata belum cukup untuk memahami Al-Quran. Adam kifayatul lughah li fahmi Al-Quran. Baik, kita lihat kata penulis di muka surat 66, daripada perbincangan yang telah lalu jelas bahawa tiada ruang, muka surat 60 ke? Okey, muka surat 60 ada sikit lagi daripada tajuk yang sebelum ni, ya. Ada sikit lagi tajuk baki tajuk yang lepas. Kita lihat di muka surat 60. Kata penulis, berkaitan dengan ayat-ayat ini aku amat tertarik, yakni penulis, ya, Syekh Al-Albani, aku amat tertarik dengan perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anh apabila seorang wanita datang kepadanya lalu berkata, anta alladhi taqulu la'ana Allahu an-namisat wal mutanammisat wal washimat. Betulkah kamu berkata Allah melaknat perempuan yang menjadi tukang cabut bulu muka dan perempuan yang dicabut bulu muka daripada wajahnya, ya, orang yang menjadi pelukis tatu, ya, sehingga ke akhir hadis. Ibnu Mas'ud menjawab, ya. Wanita itu kemudian berkata, sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir
dan aku tidak menjumpai atau aku tidak mendapati apa-apa yang engkau katakan itu. Di sini ada penulis, ya, Syekh Al-Albani, dia membawakan satu contoh, ya, satu peristiwa pada zaman sahabat, yakni selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada seorang perempuan datang kepada Ibn Mas'ud, salah seorang sahabat yang terkemuka. Dia bertanya, adakah engkau yang, ya, menyebutkan tentang riwayat, ya, bahawa Allah melaknat, ya, perempuan yang mencabut bulu muka, dan wanita yang meminta supaya dicabut bulu mukanya, yakni merujuk kepada, ya, alis mata. Demikian juga dengan, ya, orang yang, ya, melakukan kerja-kerja tatu, ya. Jadi Ibn Mas'ud mengatakan, ya, aku ada meriwayatkan sedemikian. Kemudian perempuan tu dia berhujah balik. Dia kata, aku baca Al-Quran daripada mula sampai habis, tapi aku tak jumpa pula ada ayat Al-Quran di mana dinyatakan sedemikian, bahawa Allah melaknat, ya, perempuan yang mencabut bulu muka dan yang meminta supaya dicabut bulu muka sehingga ke akhirnya. Kemudian Ibn Mas'ud, lihat jawapan Ibn Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, in kunti qara'tih laqad wajadtih. Jika kamu telah membacanya, jika kamu benar-benar telah membaca Al-Quran daripada mula sampai habis, sudah tentu kamu akan menjumpainya. Menjumpai berkenaan apa yang kau tanyakan tadi. Ama qara'ti wa ma ataakum ar-rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Tidakkah kau pernah membaca firman Allah, apa yang diberikan oleh Rasulullah, maka apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya buat kamu, maka tinggalkanlah. Ayat Al-Quran ini dia bersifat umum, menggariskan satu prinsip atas umat Islam supaya menerima segala apa yang datang daripada Rasulullah, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ini merangkumi kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah, kerana Nabi tidak sekadar menyampaikan Al-Quran, bahkan menyampaikan juga As-Sunnah. Dan di antara apa yang telah disampaikan daripada Sunnah Nabi SAW ialah berkenaan tentang tegahan wanita, ya, mencabut bulu mukanya atau alis matanya. Dan ini termasuklah dalam perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang telah kita bacakan tadi. Dan apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Ini ayat ini bersifat umum dan mutlak, merujuk kepada perintah supaya kita menerima segala apa yang terdapat dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan itu dia menjawab, ya, aku telah membaca ayat itu. Maka Ibn Mas'ud mengatakan, faqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la'anallahu an-namisat. Ibn Mas'ud lantas menjawab, sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknati perempuan yang menjadi tukang cabut bulu muka, hingga ke akhir hadis. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ibn Mas'ud menjelaskan bahawa apa yang aku sampaikan itu sebenarnya tidak lain dan tidak bukan, aku mengambilnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Aku meriwayatkannya daripada perkataan Rasulullah. Itu bukan daripada ijtihad aku sendiri. Sebaliknya dia daripada Rasulullah. Dia termasuk dalam tegahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai umat Islam wajib menerimanya, ya, seperti mana yang Allah perintahkan dalam ayat Al-Quran yang dijadikan dalil dan hujjah oleh Ibn Mas'ud berkenaan wajibnya kita menerima dan beramal dengan As-Sunnah, ya, di samping Al-Quran, ya. Baik. Seterusnya kita lihat tajuk
tajuk kecil, kefahaman bahasa Arab semata-mata belum cukup untuk memahami Al-Quran. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, daripada perbincangan yang telah lalu, jelas bahawa tiada ruang bagi seseorang itu, walau setinggi mana pun kefahamannya terhadap bahasa Arab, atau walau setinggi mana pun kefahamannya dalam bahasa Arab dan sastranya, untuk memahami Al-Quran tanpa dibantu dengan kefahaman daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk lisan, ya, sunnah qauliyah atau hadis-hadis dari kata-kata Nabi, serta perbuatan sunnah fi'liyah, hadis-hadis daripada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan di sini, tuan-tuan dan puan-puan, daripada penulis, bahawasanya sehebat mana pun seorang itu dalam bahasa Arab, andai kata dia sering disebut tokoh bahasa Arab, nama dia Sibawayh. Ini dalam sejarah Islam lah, ya, nama seorang tokoh dalam bahasa Arab, pakar dalam bahasa Arab, tata bahasa Arab, i'rab dan sebagainya. Nama dia Sibawayh. Andai kata seorang itu sudah menjadi pakar dalam bahasa Arab seperti mana Sibawayh, dia tetap tidak akan dapat memahami Al-Quran seperti mana yang sepatutnya tanpa panduan As-Sunnah. Dan jangan kita lupa bahawa para sahabat, mereka adalah pakar-pakar dalam bahasa Arab. Para sahabat, mereka terdiri daripada kalangan bangsa Arab totok, kita kata, ya. Dengan kata lain, bahawa mereka sangat arif berkenaan bahasa Arab, kerana waktu itu pencemaran dalam bahasa Arab belum lagi berlaku. Seperti mana yang kita lihat pada hari ini, bahasa Arab sebenarnya banyak sudah, boleh kita kata sudah tercemar. Bahasa Arab tu pada hari ini, kalau kita perhatikan, banyak sudah bercampur dengan benda-benda asing yang bukan daripada bahasa Arab. Khususnya untuk kita lebih jelas, kalau kita lihat dalam bahasa Arab tu ada banyak sahaja bahasa pasar, atau apa yang disebut sebagai bahasa ammi, ya, bahasa pasar. Dan setiap negara Arab pada hari ini ada bahasa pasar dia. Kalau di Arab Saudi, di Qatar, di Bahrain, di Oman, di Jordan, di Syria, di Mesir, mereka semua orang Arab secara amnya. Tapi kalau kita perhatikan bahasa harian mereka, kita akan terkejut, dan hampir sahaja kita mungkin tak boleh faham. Mungkin kita dah belajar bahasa Arab bakus, bahasa Arab Al-Quran, tapi kalau kita dengar orang bangsa Arab sana bercakap, mungkin kita tak boleh faham. Mungkin sampai kita tertanya-tanya, dia orang ni cakap bahasa apa, ya. Jawapannya, mereka bercakap bahasa Arab dalam bahasa pasar. Bagaimana dengan para sahabat zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu? Fahamilah bahawa mereka bercakap dalam bahasa Arab baku. Dan antara sebabnya ialah kerana keprihatinan mereka untuk memelihara bahasa Arab itu. Kerana dengan terpeliharanya bahasa Arab, umat Islam akan dapat memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu. Dan di samping itu juga kerana itulah bahasa mereka, ya. Mereka, bahasa yang diajarkan kepada mereka sejak kecil, bahasa Arab fushah, ya, bahasa Arab baku. Tapi nak kata di sini, tuan-tuan dan puan-puan, sehebat mana pun seseorang itu dalam bahasa Arab baku, bahasa Arab fushah, dia tidak akan dapat memahami Al-Quran tanpa panduan As-Sunnah. Jadi kata penulis, hal ini kerana setinggi mana pun kefahaman seorang itu dalam bahasa Arab, tidak mungkin dia lebih faham berbanding sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa mereka. Al-Quran turun dalam bahasa baku, bahasa fushah, yang digunakan oleh para sahabat dalam perbualan harian mereka, ya.
Itu perbualan harian mereka. Bahasa Al-Quran yang kita baca hari ini, itu bahasa perbualan harian para sahabat. Yang ni nak kata hebatnya para sahabat. Bagaimana murninya, bagaimana keunggulan bahasa Arab yang ada pada zaman awal Islam dahulu. Dia masih dalam keadaan asli. Tidak ada tokok tambah, tidak ada apa yang orang kata lahan, sebutan-sebutan. Jangan terkejut kalau dalam kalangan orang Arab pada hari ini, contoh tak kira mungkin orang bangsa Mesir ke, orang Mesir ke apa ke, kalau ada sebutan-sebutan huruf-huruf bahasa Arab mereka tak mampu nak sebut dengan fasih, dengan jelas. Sebagai contohnya huruf qaf, kita akan dapati mereka menyebutnya dengan huruf ga. Qaf jadi ga. Dan ini dinamakan sebagai lahan. Dinamakan sebagai lisan yang tak fasih. Adakah para sahabat mengalami keadaan yang seperti itu? Kita kena jelas. Jawapannya tidak sama sekali. Bahasa mereka fasih, sebutan mereka pun fasih, seperti mana sepatutnya seorang itu apabila membaca Al-Quran. Apabila kita membaca Al-Quran, kita kena baca dengan sebutan yang betul. Ya, hurufnya, makhrajnya, kita kena sebut dengan betul. Jadi kita kena faham, sahabat bila bercakap bahasa Arab macam tu jugalah. Ya. Hanya sahaja dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, apabila kita membaca Al-Quran, kita perlu membacanya dengan tajwid dan berlagu. Ini khas bagi Al-Quran. Tetapi bahasa itu sendiri, sebutan itu, ya, dia sama dengan bahasa harian ya orang-orang Arab pada zaman awal Islam dahulu. Ya. Yang Al-Quran telah turun dalam bahasa mereka, ini bahasa para sahabat. Ketika bahasa itu belum lagi dicemari dengan bahasa-bahasa luar, bahasa pasar mahupun sebarang kecacatan, atau apa yang disebut sebagai lahan. Ya, lahan maknanya sebut pelat, ya, sebut tak jelas, dan seumpamanya. Para sahabat tak ada isu yang seperti itu. Dalam keadaan demikian sekalipun, mereka tetap telah melakukan kesalahan dalam memahami ayat Al-Quran, seperti yang telah diterangkan sebelum ini, apabila mereka hanya berpandukan kepada kefahaman bahasa semata-mata. Ini ada dalam contoh-contoh yang kita telah baca dalam minggu lepas dalam risalah ini, di mana sahabat apabila mereka membaca satu ayat itu, mereka memahaminya secara zahir menurut pengertiannya dalam bahasa, secara bahasa. Mereka gagal memahaminya mengikut pengertiannya yang sebenar. Ini hanya dengan berpandukan bahasa mereka jadi salah, mereka jadi keliru tentang maksud sebenar ayat tersebut. Hanya dengan penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian baru mereka dapat memahaminya dengan betul. Bertitik tolak dari sini, kata Syekh Al-Albani, sudah jelas bahawa sekiranya seseorang itu memahami as-sunnah, maka dia akan lebih banyak maka dia akan lebih layak untuk memahami Al-Quran dan mengeluarkan istinbat, hukum-hukum atau hukum hakam daripadanya, berbanding dengan mereka yang tidak memahami as-sunnah. Yani kalau kita nak buat kesimpulan daripada ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, kita nak buat kesimpulan tentang satu kefahaman, satu hukum dan seumpamanya, kita tidak akan dapat membuat kesimpulan yang betul, yang tepat, kecuali dengan berpandukan penjelasan daripada as-sunnah. Apatah lagi jika dibandingkan dengan mereka yang datang awal lagi, tidak bergantung dan tidak melihat langsung
apatah lagi jika dibandingkan dengan mereka yang daripada awal lagi tidak bergantung dan tidak melihat langsung kepada as-sunnah. Ini bagaimana kalau mereka yang nak cuba mentafsirkan Al-Quran itu tanpa panduan as-sunnah sama sekali? Ini apa akan jadi kepada mereka? Ini jawapannya, mereka akan keliru, mereka akan menyimpang dan sesat daripada jalan yang benar, daripada kefahaman Al-Quran yang betul. Daripada sinilah satu kaedah telah disepakati dalam kalangan ahli ilmu bahawa Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Lihat, Al-Quran itu ditafsirkan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maknanya Al-Quran itu tafsirannya, antara kaedah pentafsirannya ialah, pertama, ditafsirkan oleh ayat-ayat Al-Quran yang lain. Satu ayat itu ditafsirkan berpandukan kepada ayat Al-Quran yang lain. Kerana Al-Quran itu saling menjelaskan antara satu sama lain. Dalam satu ayat itu, barangkali dalam satu ayat bersifat umum, dalam ayat yang lain menjelaskan lagi maksud dia. Ini yang pertama. Kemudian Al-Quran itu ditafsirkan oleh As-Sunnah, ya. Yani As-Sunnah turut menjadi pentafsir buat Al-Quran. Kemudian dengan pandangan para sahabat dan seterusnya. Maknanya di samping kita mentafsirkan Al-Quran berpandukan kepada ayat-ayat Al-Quran yang lain, berpandukan kepada As-Sunnah, demikian juga ya kita perlu mengambil faedah daripada tafsiran para sahabat. Kenapa para sahabat? Kerana mereka merupakan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana mereka telah menerima Al-Quran dan As-Sunnah itu secara langsung daripada Rasulullah tanpa ada sebarang perantara, ya. Berbanding dengan generasi umat Islam yang datang kemudian, kita ni ada banyak perantara, banyak generasi-generasi sebelum kita, ya, yang meriwayatkan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi berbanding dengan sahabat, mereka langsung menerima Al-Quran dan Sunnah tu terus dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ada kelebihan di situ, ya. Mereka terus mendengarnya terus dan melihat penjelasannya langsung, ya, daripada Rasulullah. Yani kelebihan para sahabat yang kita kena akui. Dan jangan terkejut kalau sekiranya ada dalam kalangan umat Islam pada hari ini yang tidak memahami perkara ini, lalu kesudahannya mereka tidak mengiktiraf kedudukan dan kelebihan para sahabat dalam menjelaskan kepada kita agama secara amnya, menjelaskan kepada kita Al-Quran dan As-Sunnah secara khasnya, ya. Dan seterusnya, dan seterusnya, maknanya kita mengambil panduan dan penjelasan daripada para ulama, ya. Kerana para ulama mereka adalah pewaris Nabi. Ini para ulama yang muktabar, yang diiktiraf, mereka juga menjadi rujukan kita, ya. Kerana itulah peranan dan tanggungjawab yang mereka lakukan, ya. Para ulama zaman berzaman, mereka menjadi guru kita, ya, yang menjelaskan kepada kita maksud Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, daripada sini juga kata Syekh Al-Albani, kita sudah jelas mengenai punca kesesatan para ulama ahli kalam dahulu dan sekarang. Di sini penulis Syekh Al-Albani dia mencuit perhatian kita berkenaan penyimpangan-penyimpangan yang berlaku atau yang telah berlaku dalam sejarah Islam. Penyimpangan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran. Sebagai contohnya penyimpangan yang berlaku dalam kalangan golongan ahli kalam. Apa arti golongan ahli kalam? Ahli kalam maknanya, kalam tu merujuk kepada kata-kata. Ahli kalam maknanya kalau nak dari segi literalnya, maknanya orang yang bercakap. Tapi maksudnya ialah golongan yang bercakap berkenaan agama berpandukan kepada falsafah, berpandukan kepada akal, logik akal. Yang ini kesesatan ilmuwan ahli kalam, golongan ahli falsafah,
yang cuba nak memahami Al-Quran berpandukan kepada logik akal mereka. Kesesatan para ulama ahli kalam dahulu dan sekarang, nak kata golongan ahli kalam ni mereka timbul sejak zaman dulu, tetapi duka citanya sehingga ke hari ini mereka masih ada. Dan juga punca perselisihan mereka dengan ulama salaf. Ahli kalam, golongan ahli kalam, ahli falsafah, seperti mana golongan Jahmiyah, golongan Mu'tazilah, mereka ni datang kemudian, dalam sekitar kurun ke-3 Hijrah. Ini mereka muncul kemudian. Ini mereka, boleh kita kata pendekatan mereka, kefahaman mereka terhadap agama berbeza dengan cara dan pendekatan kefahaman generasi awal umat Islam yang diistilahkan sebagai salaf. Salaf, ulama salaf atau generasi salaf merujuk kepada merujuk kepada generasi terawal umat Islam, bermula dengan para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jika diperhatikan, dikaji, kita akan mendapati bahawa 3 generasi awal umat Islam yang mana pada waktu itu belum lagi muncul orang kata apa, fahaman-fahaman yang menyimpang seperti yang timbul kemudian, sebagaimana yang berlaku dalam kalangan ahli kalam, fahaman Jahmiyah, Mu'tazilah yang muncul kemudian selepas 3 generasi pertama umat Islam. Boleh kita kata kita ada cara pemahaman salaf dan kita ada cara pemahaman generasi yang datang kemudian yang diistilahkan sebagai khalaf. Salaf, generasi salaf, mereka mempunyai cara pemahaman mereka berbeza dengan cara generasi khalaf yang datang kemudian. Mereka ada cara pemahaman mereka yang tersendiri, Jadi tinggal lagi cara pemahaman yang mana yang betul. Itu isu dia. Dalam isu akidah, apatah lagi dalam isu hukum hakam, ini ulama salaf dan khalaf masing-masing ada cara pemahaman mereka dalam isu-isu akidah, demikian juga dalam isu-isu hukum hakam. Ini adalah kerana jauhnya mereka, yakni generasi atau golongan ahli kalam yang datang kemudian, jauhnya mereka daripada as-sunnah, kerana mereka datang kemudian selepas tiga generasi yang pertama, dan kurangnya kefahaman mereka terhadapnya. Ialah mereka datang kemudian, bila generasi umat Islam yang datang kemudian, maknanya cabaran mereka untuk nak memahami agama yang asli bertambah, berbeza dengan sahabat yang menerima Al-Quran dan Sunnah itu langsung daripada mulut Rasulullah. Jadi tak timbullah tentang isu hadis dhaif, isu hadis palsu. Tak timbul untuk mereka nak memahami ilmu hadis dan sebagainya, seperti mana yang menjadi keperluan umat Islam yang datang kemudian. Generasi sahabat, mereka tak ada cabaran yang seperti itu. Berbanding dengan generasi khalaf yang datang kemudian, mereka berdepan dengan bermacam-macam cabaran. Tinggal lagi bagaimana mereka menangani cabaran tersebut, Jauhnya mereka daripada as-sunnah dan kurangnya kefahaman mereka terhadap as-sunnah itu, mereka menjatuhkan hukum tentang ayat-ayat sifat Allah dan selainnya menggunakan akal dan hawa nafsu mereka. Ini masalahnya. Masalah golongan ahli kalam yang mana dalam memahami Al-Quran dan memahami ayat-ayat berkenaan sifat-sifat Allah, ini satu permasalahan lah, satu isu dalam perbahasan akidah, di mana golongan ahli kalam mereka mempunyai pendekatan mereka yang tersendiri, iaitu mereka cuba nak memahami ayat-ayat Al-Quran atau ayat-ayat berkenaan sifat-sifat Allah secara khasnya dengan menggunakan akal mereka, atau lebih tepat lagi hawa nafsu mereka. Alangkah tepatnya penerangan dalam kitab Syarah Aqidah At-Tahawiyah. Ini satu buku, satu buku yang dikarang, buku akidah
antara buku akidah yang terawal yang dikarang dalam sejarah Islam, ya, oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Dia mengatakan bagaimanakah seseorang itu boleh berbincang berkenaan usul ad-din. Usul ad-din maknanya asas agama. Asas agama maknanya akidah. Ini bagaimana seseorang itu boleh berbincang berkenaan akidah, sedangkan dia tidak mengkajinya, dia tidak mengkaji akidah itu daripada Al-Quran dan As-Sunnah, bahkan sekadar mengkajinya daripada perkataan si fulan. Ini bahana besar, ini musibah besar. Apabila seorang itu nak mengkaji akidah Islam bukan melalui Al-Quran dan Sunnah, tetapi menurut kefahaman individu-individu yang tertentu. Sedangkan akidah Islam semestinya perlu melalui rujukan kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi apa yang berlaku ialah golongan ahli kalam, jangan terkejut kalau mereka memahami akidah Islam itu menurut kefahaman si fulan. Yang ini tokoh-tokoh mereka lah, ya. Jahmiyah, ya, merujuk kepada fahaman Jaham bin Safwan. Mu'tazilah, ada tokoh mereka. Ini tokoh mereka maknanya merujuk kepada individu-individu. Ini yang mengasaskan fahaman falsafah tersebut. Dan mereka, ya, membawakan kefahaman mereka yang tersendiri dalam akidah Islam. Ini betapa menyimpangnya cara yang macam tu. Apabila dia mendakwa bahawa dia telah mengambilnya daripada kitab Allah, dia tidak pula mengkaji tafsir kitab Allah daripada hadis-hadis Rasulullah. Dia tidak melihat kepadanya, tidak juga kepada pandangan para sahabat dan tabi'in. Ini masalah. Golongan ahli kalam, jangan terkejut kalau mereka dalam perbahasan akidah mereka mendakwa bahawa perbahasan mereka ialah berpandukan kepada Al-Quran. Itu dakwaan mereka. Sedangkan realitinya mereka melihat Al-Quran itu tanpa panduan As-Sunnah. Ini masalah dia. Dan ini bukan masalah dulu-dulu. Jangan terkejut kalau sekiranya masalah ini jugalah sampai ke hari ini, sampai ke detik ini, terus menghantui umat Islam. Apabila adanya kelompok-kelompok yang cuba nak memahami Al-Quran, cuba nak memahami agama dengan hanya melihat kepada Al-Quran tanpa penjelasannya daripada As-Sunnah dan tanpa penjelasannya daripada para sahabat, ya, dan ulama-ulama tabi'in. Yang mana perkara ini telah sampai kepada kita melalui jalan perawi-perawi yang thiqah, dipercayai, dan telah terpilih melalui proses yang amat terperinci. Nak kata bahawa kita umat Islam atau agama Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa. Umat Islam telah mewarisi satu ilmu yang cukup unik. Tidak ada dalam kalangan mana-mana umat atau penganut agama yang lain, iaitu ilmu periwayatan. Kita umat Islam mempunyai satu ilmu yang kita telah warisi daripada secara zaman berzaman, daripada daripada generasi awal umat Islam terdahulu. Ilmu periwayatan, atau apa yang diistilahkan sebagai ilmu hadis. Demikian juga dengan ilmu rijal. Ilmu rijal maknanya ilmu perawi, di mana ulama zaman berzaman telah memperincikan kepada kita riwayat hadis-hadis itu dengan matan dan sanad-sanadnya. Semuanya telah dijelaskan, telah ditulis, telah diriwayatkan, kemudian ditulis dan dibukukan dan diwariskan satu generasi ke satu generasi, sehinggalah kita pada hari ini pada kurun yang ke-15 Hijrah. Kita sekarang ni kurun yang ke-15 Hijrah, 1442 Hijrah. Sepanjang 15 kurun ini umat Islam dari satu generasi ke satu generasi telah
menjaga dan memelihara ilmu-ilmu agama ini. Bukan sahaja dipelihara Al-Quran, bahkan telah dipelihara hadis, dan bukan itu sahaja, telah dipelihara ilmu-ilmu hadis itu juga dengan ilmu-ilmu rijal, ilmu-ilmu perawi. Sehingga kalau kita nak semak, kalau kita nak kaji sejauh mana kedudukan satu hadis itu, ya, bila kita baca satu matan hadis, matan maknanya isi hadis itu, kita nak tahu sejauh mana sabitnya hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mampu berbuat demikian dengan kita melihat ilmu hadis, dengan kita melihat buku-buku hadis yang menjelaskan tentang sanad sesebuah hadis, disebutkan perawi-perawinya satu demi satu. Sebagai contohnya Imam Bukhari, dia menjelaskan, dia menyebutkan perawinya, perawi yang meriwayatkan kepadanya satu hadis Nabi itu, satu generasi ke satu generasi, sampailah sahabat kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap perawi itu kita boleh kenal, kita boleh mengenal pasti siapa dia, siapa nama dia, bagaimana kedudukan dia, dia tinggal di mana, siapa guru dia, bagaimana sudut status riwayat dia, bagus tak bagus, hafalan dia macam mana, bagus tak bagus dan seumpamanya. Ini semua telah dikaji dan dibahaskan dan ditulis, bukan hanya cakap-cakap, ditulis dalam buku-buku yang terus diwariskan, dan sehingga ke hari ini kita dapat buka buku-buku ini. Tapi apakah daya, ya, sesiapa yang tidak melalui, kata Syekh Al-Albani, sesiapa yang tidak melalui jalan mereka, sebelum tu, sesungguhnya mereka, iaitu perawi-perawi, bukan setakat memelihara sistem Al-Quran. Yani bukan sahaja mereka telah memelihara Al-Quran itu, surah-surahnya, ayat-ayatnya, huruf-hurufnya, bahkan mereka telah memelihara sistem Al-Quran berserta maknanya sekali, maknanya tafsiran Al-Quran itu. Mereka tidak mempelajari Al-Quran seperti kanak-kanak kecil mempelajarinya, bahkan mereka mempelajarinya berserta dengan maknanya. Apa maksudnya di sini, tuan-tuan? Bahawa para ulama zaman berzaman, bermula dengan para sahabat, apabila mereka membaca Al-Quran, mereka bukan sekadar membacanya dan menghafalnya begitu saja, seperti mana yang dilakukan oleh pelajar-pelajar yang hafal Al-Quran. Tak, para sahabat bahkan telah mempelajari makna ayat-ayat Al-Quran itu. Dan makna ayat Al-Quran ini datang daripada mana? Tidak lain dan tidak bukan, kita kata, melalui as-sunnah. Ya, ini para sahabat telah memelihara as-sunnah itu dan meriwayatkannya kepada generasi yang datang selepas mereka, iaitu tabi'in. Dan tabi'in telah meriwayatkannya kepada generasi yang datang kemudian, sehinggalah kepada kita pada hari ini. Sesiapa yang tidak melalui jalan mereka, yakni jalan para sahabat, jalan generasi awal umat Islam, generasi salaf, maka dia hanya bercakap menggunakan pendapatnya semata-mata. Maksudnya, siapa yang nak berbicara tentang agama secara amnya, atau nak berbicara tentang Al-Quran secara khasnya, apatah lagi pemahaman terhadap sifat-sifat Allah yang Allah ceritakan, Allah sebutkan kepada kita dalam ayat-ayat sifat dalam Al-Quran, dia nak bercakap tentang hal-hal ini tanpa mengikut panduan yang telah digunakan oleh para sahabat, tanpa mengikut panduan yang telah digunakan oleh 3 generasi awal umat Islam dahulu, maka dia sebenarnya bercakap tentang agama, bercakap tentang sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat Allah dengan menggunakan pendapatnya semata-mata, ya, menggunakan akal semata-mata. Dan sesiapa yang bercakap dengan menggunakan pendapatnya semata-mata, siapa yang bercakap tentang agama, ya, menggunakan akalnya semata-mata, dan juga dengan menggunakan perkara yang disangkakannya sebagai agama Allah, dia tidak mempelajari perkara tersebut daripada kitabullah, maka dia berdosa walaupun pendapatnya betul. Nah, ini sedikit perincian daripada penulis. Nak kata, kalau siapa yang bercakap tentang agama
dengan menggunakan akal, dengan kononnya dengan ikut logik, ya. Dengan dia baca Al-Quran tu dan dia cuba nak faham Al-Quran tu dengan pemahaman dia yang tersendiri. Dia telah melakukan kesalahan dan dia dikira berdosa. Dia berdosa. Kenapa? Kerana dia cuba nak memahami agama itu, cuba nak memahami Al-Quran itu tanpa mengikut caranya yang betul. Sedangkan kita telah diperintahkan untuk ikut as-sunnah. Itu satu perintah. Allah telah wajibkan atas kita untuk ikut as-sunnah. Seperti mana dalam ayat yang telah kita baca di awal tadi, wa ma ataakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah disampaikan kepada kamu oleh Rasulullah maka terima, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah maka jauhilah. Jadi Rasulullah telah perintahkan kita, Rasulullah telah sampaikan kepada kita as-sunnah, yang mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menerimanya. Jadi barang siapa yang bercakap tentang agama tanpa dengan panduan as-sunnah, dia automatik dia berdosa. Dan andai kata dalam telahan dia, bila dia nak tafsirkan satu ayat itu, dia tafsirkan dengan logik dia dan sebagainya, andai kata tak semena-mena dia betul, dia dalam sangkaan dia, dalam telahan dia, dia betul, dia tetap akan dikira bersalah. Ini perincian, ini sedikit perincian. Kalau dia silap, memang dia dikira silap dan dikira berdosa. Tapi nak kata bagaimana kalau dalam satu tafsiran ayat Al-Quran yang dia tafsirkan dengan akal dia betul. Maknanya dia congak-congak betul pula. Kita katakan dia tetap dikira salah. Kenapa? Ya. Kenapa kalau orang tu mentafsirkan Al-Quran dengan akal tetap dikira salah walaupun tafsiran itu menepati as-sunnah, contoh. Walaupun tafsiran akalnya itu menepati penjelasan daripada sahabat dan seumpamanya, dia tetap dikira salah. Dia tetap dikira salah kerana tafsiran itu tidak diambil daripada tafsiran as-sunnah. Sedangkan kita disuruh supaya mengikut as-sunnah. Tafsirannya itu diambil daripada akalnya. Sedangkan kita dalam bab agama, kita disuruh supaya tunduk kepada Allah dan Rasul. Dalam bab agama, kita kena ikut apa yang dikehendaki atas kita oleh Allah dan Rasul. Maka orang yang cuba nak memahami agama secara amnya atau Al-Quran secara khasnya dengan akal dia, persoalan di sini, dia telah tunduk kepada Allah dan Rasul atau dia sebenarnya lebih tunduk kepada akal dia? Di sini kita kena jadi jelas di situ bahawa dia sebenarnya dia lebih tunduk kepada akalnya di sini. Dan dia tidak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah. Mana pula dia nak tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah kalau dia tak melihat langsung As-Sunnah itu? Sebab tu dia dikira berdosa. Walaupun dalam barangkali dalam satu tafsiran, dalam satu telahannya, dalam tafsiran yang tentang satu ayat tu, dia tafsirkan, kita kata digoreng lah. Digoreng dengan akal dia, betul pula. Dia tetap dikira salah. Sebab di sini sebenarnya dia tafsirannya itu bukan datang daripada as-sunnah. Walaupun tafsiran itu betul, maknanya secara kebetulan betul, tetapi tetap dikira salah sebab ini tafsirannya mengikut kehendak dia, mengikut akal dia, ya. Itu maksud dia. Sesiapa yang mengambil daripada Al-Quran dan as-sunnah, maka dia diberi ganjaran walaupun dia tersalah. Tetapi jika dia betul, ganjarannya akan dilipat gandakan. Lihat, subhanallah, ini ada perincian lagi. Andai kata seseorang itu dalam usahanya untuk nak memahami agama, dan dalam usahanya untuk nak memahami ayat-ayat Al-Quran, maka dia berusaha memahami dengan berpandukan kepada as-sunnah, tetapi tak semana-mana dia tersilap. Dia ikut panduan as-sunnah, dia mentafsirkan satu ayat itu, dia ikut panduan as-sunnah, ikut pemahaman sahabat, tetapi entah macam mana dia tersilap. Boleh berlaku, ya. Boleh je kadang-kadang kita dengar penjelasan daripada seseorang, seperti mana contohlah bila kita kat dalam bilik kelas, ya, guru bercakap kat depan, guru menyampaikan kepada kita, dan kita memang nak cuba nak faham apa yang guru kita cakap kat kita, dan kita memang nak ikut apa yang cikgu cakap. Tetapi dalam penyampaian tu kita faham salah.
Sedangkan memang kita, niat kita bukan kita sengaja nak salah, tapi memang kita nak ikut cakap cikgu. Tapi tak macam mana kita salah faham maksud yang dikatakan oleh guru kita. Adakah kita dikira bersalah di situ? Ini maksud di sini. Orang yang nak ikut Al-Quran dan Sunnah dan memang ikhlas, tetapi dia tersilap, ya. Kata Syekh Al-Albani, dia tetap mendapat, dia dikira salah, dia dikira tersilap dalam kesimpulannya itu, tetapi kerana dia ikhlas mencari kebenaran dan dia menggunakan cara yang betul, maka dia mendapat satu pahala. Andai kata dia, kesimpulan yang dia buat daripada pemahamannya terhadap sunnah benar, maka dia akan dapat 2 pahala, seperti mana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza ijtahada al-hakimu fa asab falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid. Sekiranya seorang hakim itu berijtihad dan dia betul, maka dia dapat 2 pahala, dan jika dia tersilap, dia tersalah, dia dapat 1 pahala, ya. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat kita boleh berhenti dahulu di situ. Dan saya lihat ada soalan kuis yang dikemukakan oleh pihak admin, ya. Antara kitab hadis terawal ialah Muwatta karangan Imam Malik. Ya, antara kitab hadis terawal ialah Muwatta karangan Imam Malik yang wafat tahun 179 Hijrah. Mengapakah kitab Sahih Bukhari diangkat kitab hadis yang paling sahih, sedangkan ia dikarang kemudian oleh Imam Bukhari yang wafat tahun 256 Hijrah? Ini mungkin soalan ni, ya. Soalan ni mungkin orang kata apa, sedikit mencabarlah, ya. Jadi apa jawapan dia? Ya, kenapa kita ada antara kitab hadis yang terawal ialah kitab Muwatta, nama dia Muwatta karangan Imam Malik, ya. Imam Malik meninggal tahun 179 Hijrah. Imam Malik ni guru kepada Imam Syafi'i. Tapi nak kata Imam Bukhari yang datang kemudian, dia tulis kitab Sahih Bukhari, kitab ni dianggap kitab hadis yang paling sahih. Jadi isu dia, soalan dia ialah kenapa buku Sahih Bukhari dianggap kitab hadis yang paling sahih, sedangkan nak ikutkan kitab Muwatta Imam Malik, dia dikarang jauh lebih awal lagi, ya. Imam Malik di antara ulama besar Islam juga, ya, bahkan guru kepada Imam Syafi'i seperti yang kita sebut tadi. Tapi kenapa buku ni tak dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih? Sebaliknya, kitab Sahih Bukhari yang dikira sebagai kitab hadis yang paling sahih. Itu soalan dia lah. Ada yang kata tak tahu. Baguslah. Ya, tak tahu pun setengah daripada ilmu. Tapi tak menjawablah soalan kita tadi tu, ya. Baik, saya ingat kita kata jawapannya ialah, ya, kerana syarat-syarat yang diletakkan oleh Imam Bukhari itu sendiri ketika dia mengumpulkan hadis-hadis yang dimuatkan dalam kitab sahihnya itu. Imam Bukhari apabila dia cuba nak mengumpulkan hadis-hadis daripada Nabi SAW, dia berterus terang mengatakan bahawa hadis-hadis Nabi ni banyak, beribu, ya. Maka dia mengatakan hadis-hadis yang aku kumpulkan dalam buku Sahih Bukhari aku ini adalah hasil daripada hadis-hadis yang aku telah saring daripada hampir 1/2 juta hadis. Begitu banyak hadis-hadis yang dia tahu, yang dia hafal,
tetapi dia tak ambil semua dan dia tak ambil semua dan longgokkan dalam buku Sahih Bukhari tu. Tak, disaring. Apa artinya saring? Maknanya dia pilih yang mana yang kuat je, yang sahih belaka saja. Dan sahih ni ada tingkatan-tingkatan untuk makluman. Sahih ni ada tingkatan-tingkatan. Bukan nak kata hadis Nabi tu ada beza-beza. Bukan. Dari segi jalan riwayat dia. Dari segi sejauh mana kualiti perawi-perawi dia. Perawi-perawi ni bukan semua sama. Ada perawi yang hebat-hebat daripada kalangan ulama-ulama besar yang kuat hafalan dan tepat riwayat, dan ada perawi-perawi yang tak macam tu. Jadi Imam Bukhari apabila dipilih hadis yang dia nak muatkan dalam kitab Sahih Bukhari itu, dia telah memilih hadis-hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang orang kata apa, yang mencapai KPI yang tinggi. Ini KPI lah, kita nak guna bahasa canggih ni lah. Dia pilih perawi-perawi yang bagus-bagus, yang tak ada masalah. Maka kesudahannya ulama apabila mereka kaji buku Sahih Bukhari itu dan mereka melihat perawi-perawi yang digunakan, yang dibawakan riwayat-riwayat mereka dalam Sahih Bukhari itu, mereka mendapati bahawa ulama mengakui kesungguhan Imam Bukhari tersebut. Mereka mengakui bahawa hadis-hadis ni bukan hadis-hadis yang calang-calang. Dia hadis-hadisnya terdiri daripada sanad dengan jalur riwayat yang bersambung. Setiap perawi itu dia diriwayatkan daripada seorang perawi dan seterusnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanad tu dia bersambung. Yang si A berjumpa dengan si B jumpa si C jumpa si D, terus sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanadnya bersambung. Dan semua perawi-perawi itu tak ada masalah belaka. Semuanya thiqah. Maknanya dipercayai. Itu satu. Yang kedua, Sahih Bukhari dia ibarat hadis-hadis belaka. Dalam buku Sahih Bukhari itu semua hadis-hadis. Tidak ada perkataan manusia. Maknanya tidak ada perkataan selain daripada hadis. Itu kelebihan dia. Kalau kita lihat Al-Quran tu kata-kata siapa? Kita akan kata itu semua kata-kata Allah lah, kalamullah. Ada tak kata-kata Rasulullah dalam tu? Kita kata tak ada. Al-Quran tak ada hadis. Dalam Al-Quran setiap surah 114 surah Al-Quran tu semua kalamullah. Itu kita kata kelebihan Al-Quran. Dia semua kalamullah 100%. Maka kita kata demikianlah dengan Sahih Bukhari. Dia penulisnya Imam Bukhari, dia sedaya upaya dia memuatkan bukunya itu dengan hadis-hadis semata-mata. Maknanya tanpa membawakan perkataan orang-orang lain. Dia tidaklah berhasrat untuk nak kumpulkan athar-athar sahabat dan seumpamanya. Sebaliknya dia hanya membawakan hadis-hadis dengan sanad dengan sanad-sanadnya yang bersambung dalam buku Sahih Bukhari itu. Jadi ini berbeza dengan kitab Muwatta Imam Malik, di mana Muwatta Imam Malik dia tidak hanya memuatkan hadis-hadis, sebaliknya ada athar sahabat, ada perkataan ulama dan seumpamanya yang dia muatkan dalam kitab Muwatta Imam Malik itu. Maka kerana itu dia tidaklah dianggap sebagai buku hadis yang pure, yang buku hadis 100%. Sebaliknya ada selain daripada hadis, ada athar, ada perkataan-perkataan orang lain dan seumpamanya. Berbeza dengan kitab Sahih Bukhari yang hanya memuatkan hadis-hadis, dan bukan sekadar hadis, bahkan hadis-hadis yang mempunyai syarat yang cukup tinggi, iaitu Imam Bukhari dia mensyaratkan dalam sanad-sanad perawi yang diriwayatkan hadis-hadis mereka dalam Sahih Bukhari itu, dia mensyaratkan bahawa hendaklah setiap perawi itu bertemu dengan perawi yang dia riwayatkan daripadanya. Ini syarat kualiti, syarat tinggi yang ditetapkan oleh Imam Bukhari, yang tidak disyaratkan oleh ulama-ulama hadis yang lain, kitab-kitab hadis yang lain. Demikian juga Imam Muslim dia letakkan syarat tinggi juga, tapi dia tidaklah sampai mensyaratkan hendaklah
seorang perawi itu bertemu dengan, perlu dipastikan bahawa dia betul-betul bertemu dengan perawi yang diriwayatkan daripadanya. Imam Muslim dia kata cukup sekadar ada kemungkinan dia bertemu, itu dah dikira memadai. Itu, maka ini di sini ulama kata antara syarat Imam Muslim dengan syarat Imam Bukhari, syarat Imam Bukhari dia lebih tinggi, dia lebih ketat. Sebab dia syaratkan seorang perawi itu kena pastikan bahawa dia betul-betul bertemu dengan perawi yang diriwayatkan daripadanya. Ya, berbanding Imam Muslim kata kalau ada kemungkinan dia bertemu, andai kata perawi itu dia tinggal di Baghdad dan dia meriwayatkan perawi daripada yang tinggal di Baghdad juga, dia kata ini sudah cukup, sudah memadai untuk dianggap bahawa sanadnya bersambung. Ya, itulah. Ya. Sebelum Al-Bukhari, ada soalan daripada saudara Ahmad Khushairi. Dia kata sebelum Al-Bukhari dan Muslim, Al-Muwatta antara kitab yang paling sahih pada masa itu. Betul lah. Ya. Sebelum ada, kerana Imam Malik di hidup awal lagi, dia meninggal 179. Maknanya dia meninggal sebelum Imam Bukhari datang, ya, sebelum Imam Muslim. Imam Muslim datang kemudian. Ya. Jadi semestinya lah, ya, pada zaman Imam Malik, kitab Al-Muwatta tu dianggap sebagai kitab yang paling sahih waktu itu, sebab Sahih Bukhari tak wujud lagi. Bahkan kalau kita tengok dalam kisah Imam Syafi'i rahimahullah, ya, kerana popularnya kitab Muwatta Imam Malik pada waktu itu, ya, sebab tidak ada buku lain, buku Sahih Bukhari, Sahih Muslim belum ada lagi. Kerana hebatnya Muwatta Imam Malik itu, sehingga Imam Syafi'i kerana dia miskin, dia tak mampu nak beli buku tu, dia hafal Muwatta Imam Malik itu daripada mula sampai habis. Ini hebatnya ulama dahulu. Jadi mungkin ada yang tanya kenapa sampai dia hafal. Nak kata daripada satu sudut menjelaskan kepada kita keutamaan kitab Muwatta Imam Malik pada waktu itu, iaitu antaranya dianggap sebagai kitab hadis yang paling sahih pada waktu tersebut. Ya, sebelum datang Imam Bukhari dan Imam Muslim yang mengarang kitab sahih mereka. Ya. Baik, ada pertanyaan daripada saudara Azharuddin Boceh. Dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah kita beramal dengan satu amalan bersandarkan hadis dhaif? Boleh tak beramal dengan satu amalan bersandarkan kepada hadis dhaif? Ya, hakikatnya perbahasan tentang sejauh mana kita boleh beramal dengan hadis dhaif, ada perbahasan dia, dan ada khilafnya lah, ya, dalam kalangan para ulama. Tetapi orang kata apa, ada sebelum ni saya pernah tulis satu artikel menjelaskan tentang isu ni, perkara ni, yang sejauh mana boleh beramal dengan hadis dhaif, sejauh mana kita boleh berhukum dengan hadis dhaif, atau isunya sejauh mana kita boleh menggunakan hadis, berhujah dengan hadis dhaif dalam fadhail amal. Itu isu dia. Jadi ada pandangan yang kata boleh, ada pandangan yang kata tak boleh. Jadi sebelum tu ada dalam isu sejauh mana boleh beramal dengan hadis dhaif, ulama awal-awal lagi kata dalam bab hukum tak boleh. Dalam bab hukum tak boleh secara sepakat. Tetapi mereka berselisih dalam isu fadhail a'mal. Apa arti fadhail a'mal? Maknanya kelebihan satu amalan. Ini hadis-hadis yang menjurus kepada memberi saranan dan galakan untuk kita beramal. Bukan penetapan satu hukum, tetapi hadis-hadis yang berbentuk kepada saranan. Maknanya barang siapa yang melakukan sekian-sekian, maka baginya pahala sekian-sekian dan seumpamanya. Ini dikata hadis fadhail amal. Jadi ada ulama yang kata boleh, ada yang kata
tak boleh, ya. Tetapi saya secara peribadi condong kepada pandangan yang kata tak boleh, ya. Sebab dalam kalangan ulama yang kata boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadail amal, ternyata bahawa mereka menetapkan beberapa syarat bahawa hendaklah sesuatu amalan itu yang merujuk kepada fadail amal tadi tu, hendaklah suatu amalan itu dia mempunyai asasnya dalam hadis yang sahih, bukan hadis dhaif. Sebab hadis dhaif tak boleh menjadi asas kepada suatu amalan. Hendaklah satu amalan itu ada asasnya dalam hadis yang sahih. Satu. Kemudian mereka mensyaratkan hendaklah hadis dhaif dalam fadail amal tu tidaklah terlalu kuat. Maknanya hendaklah kelemahan itu kelemahan yang tidak signifikan. Dengan kata lain, tidaklah sampai diriwayatkan oleh perawi pembohong dan seumpamanya. Ya. Ada beberapa syarat lagi. Tapi ini dua syarat utamanya lah. Walau macam mana pun, apa yang dapat kita katakan dalam bab hadis, ya, apabila kita nak menisbahkan, kita nak beramal dengan satu hadis dengan menganggapnya sebagai satu yang telah datang daripada Rasulullah, ya, semestinya kita nak memastikan bahawa hadis itu sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita meyakini dan beriman bahawa fadail amal maknanya kelebihan satu amalan. Untuk kita meyakini bahawa kelebihan satu amalan yang disebutkan dalam hadis ini benar-benar datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara ini kita tidak dapat meyakininya melainkan jika hadis itu benar-benar telah sabit daripada Rasulullah. Dan ini hanya ada dalam hadis yang sahih. Maknanya hanya dalam hadis yang sahih yang kita boleh kata hadis ini sabit daripada Rasulullah secara yakin dan pasti. Adapun kalau hadis dhaif apa artinya? Maknanya satu riwayat yang disandarkan kepada Rasulullah tetapi tak sabit. Sebab tu dikata dhaif. Dhaif maknanya lemah. Adapun satu hadis dalam fadail amal yang dhaif, secara dasarnya dia adalah satu hadis yang tidak dapat dipastikan bahawa dia datang daripada Rasulullah. Sebab tu dia dikatakan sebagai hadis dhaif. Maka apakah kita boleh meyakini bahawa fadail amal ini yang disebutkan dalam hadis dhaif ini datang daripada Rasulullah? Jawapannya tak boleh. Sebab dia hadis yang dhaif. Maka kerana itu kita kata jalan keselamatan adalah untuk kita hanya beramal dengan hadis-hadis yang sahih. Dan hadis-hadis sahih yang ada sudah memadai bagi kita. Ini point dia. Nak kata bahawa kita sebenarnya umat Islam tak perlu nak bergantung kepada hadis-hadis yang dhaif walaupun dalam bab fadail amal. Kenapa? Kerana hadis-hadis yang sahih sudah cukup lumayan, sudah cukup banyak, sudah memadai bagi kita. Tak ada keperluan pun sebenarnya untuk kita nak rujuk kepada hadis-hadis yang dhaif walaupun dalam bab fadail amal. Apatah lagi dalam bab hukum. Dalam bab hukum memang tak boleh. Tetapi pada hari ini jangan terkejut kalau sekiranya dalam kalangan mereka yang kononnya mereka condong kepada pandangan yang kata boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadail amal, kita akan dapati bahawa mereka melangkaui lebih daripada itu. Hatta kesudahannya dalam bab-bab yang bab-bab yang dalam amalan-amalan yang memang tak sabit pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seumpamanya, kita dapati mereka melakukannya. Dan kadang-kadang bila dibahas dengan mereka, kesudahannya mereka sampai ke kesimpulan kata kita boleh beramal dengan hadis dhaif dalam bab fadail amal. Sedangkan isu yang diperbahaskan bukan tentang fadail amal, bahkan tentang asal satu amalan yang dilakukan itu, yang secara dasarnya tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak kata bahawa isunya bermula di situ, tapi kalau kita lihat kesudahannya dia melangkaui lebih daripada itu. Kesudahannya masuk dalam bab amalan-amalan yang direka-reka, amalan-amalan tokok tambah, ya, atas dasar bahawa ini baik.
bukan atas dasar ada hadis dhaif pun, tak ada. Pada hari ini kita mendapati sebahagian berhujah dengan mengatakan ini kan baik. Itu je hujah dia. Lihat bagaimana dia bermula dengan isu sejauh mana boleh beramal dengan hadis dhaif dalam fadhil amal. Kesudahannya kita berdepan dengan isu sebahagian masyarakat beramal dengan amalan-amalan yang tidak ada asasnya sama sekali. Nak kata hadis dhaif pun tidak, hadis palsu pun tidak. Jadi dari mana mereka beramal dengan satu amalan yang mereka lakukan itu? Macam-macam lah contoh-contoh, saya ingat tuan-tuan sedia maklum. Jadi nak kata jawapannya, kesudahannya hanya agama jadi agama ikut hawa nafsu dan seumpamanya, dan sedangkan ini adalah satu perkara yang tidak wajar bagi seorang Muslim. Baik, di sini ada soalan daripada Da'i Azwan Ar-Riyawi. Dia kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, syairah zaman ini adakah termasuk sebahagian daripada Ahli Sunnah wal Jamaah? Mohon pencerahannya Ustaz. Kerana apa yang saya pernah terima, syairah itu ada 3 jenis, 3 marhalah. Imam Abu Al-Hasan Al-Ash'ari telah melalui 3 marhalah: Mu'tazilah, Kullabiyah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya itulah dia. Tokoh yang dinisbahkan kepadanya mazhab Asy'ariyah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Ash'ari, yang wafat sekitar tahun 324 Hijrah. Dia telah melalui beberapa peringkat dalam akidah dia. Akidah dia telah melalui beberapa transformasi. Dia bermula dengan akidah Mu'tazilah, kemudian dia menganut fahaman Kullabiyah, yang pada hari ini dinisbahkan kepadanya fahaman Asy'ariyah. Fahaman Asy'ariyah yang digunakan pada hari ini pada asalnya dikenali dengan fahaman Kullabiyah. Tapi nak kata Abu Hasan Al-Ash'ari di akhir hayat dia telah bertaubat dengan dia mengarang kitabnya Al-Maqalat Al-Islamiyyin, di mana dia menjelaskan dalamnya akidahnya, pegangannya yang kembali kepada fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi itu tokohnya Imam Abu Hasan Al-Ash'ari. Yang kita dapati daripada kalangan mereka yang bermazhab Asy'ariyah, mereka tidak mengikut pegangan tokoh mereka ketika di akhir hayatnya, berdasarkan kitabnya Al-Maqalat Al-Islamiyyin yang kita sebutkan tadi. Sebaliknya mereka mengikut akidahnya ketika beliau di peringkat yang kedua, apabila beliau menganut fahaman Kullabiyah yang pada hari ini dikenali dengan fahaman Asy'ariyah. Jadi persoalan, adakah Ahlus Sunnah wal Jamaah adakah fahaman Kullabiyah termasuk dalam fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Semestinya kita kata tidak, kerana fahaman Kullabiyah datang kemudian. Sebab kalau kita kata fahaman Kullabiyah termasuk dalam fahaman Ahlus Sunnah, atau fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah fahaman Kullabiyah, jadi kita kena jawab, kita kena jelaskan apa pegangan para sahabat, pegangan tabi'in, pegangan tabi'ut tabi'in, apa akidah mereka, apa akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wujud jauh sebelum datangnya fahaman Mu'tazilah, fahaman Kullabiyah. Apa fahaman mereka? Sebab yang pastinya fahaman Mu'tazilah, fahaman Kullabiyah datang kemudian pada tahun 200-300 Hijrah. Ini 1 abad, 2 abad selepas generasi salafus salih. Jadi di sini kita kata jelas di situ ada kekeliruan dalam sebahagian umat Islam, yang mana kita kata perbahasannya panjang, perbahasannya mungkin kita boleh kata kompleks, agak kompleks. Tetapi kesimpulannya kita kata, bukankah jalan selamatnya dengan kita kembali kepada agama Islam seperti mana yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam bentuk aslinya, dalam bentuk murninya, tanpa sebarang tokok tambah, tanpa sebarang pengaruh daripada fahaman-fahaman luar, fahaman Yunani, fahaman falsafah dan sebagainya, dan tanpa pencemaran yang telah berlaku seperti mana yang dapat kita lihat dalam sejarah Islam, seperti mana pencemaran akibat fahaman Syiah, fahaman Khawarij, fahaman Ahli Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah. Maka kita kata sedaya upaya kita perlu elakkan pencemaran ini, dan kita cuba memahami agama Islam itu dari segi akidahnya dan juga hukum hakamnya, bab-bab fiqahnya, akhlaknya, mengikut seperti mana yang difahami oleh para sahabat.
Bukankah itu jalan yang selamat? Saya kira kalau seorang itu jujur, dia akan mengatakan sedemikian. Jalan yang selamat dalam kita nak memahami agama ialah dengan kita memahami agama itu, kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu sesuai dengan apa yang difahami oleh para sahabat. Kerana para sahabat adalah sebaik-baik generasi umat Islam. Mereka adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Quran dan As-Sunnah itu telah disampaikan langsung daripada mulut Rasulullah kepada mereka. Maka kita kata wajarlah kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu ikut fahaman para sahabat. Apa yang mereka faham, kita lakukan. Apa yang mereka tidak faham macam tu, kita tinggalkan. Jangan kita buat kesimpulan yang berbeza dengan apa yang disimpulkan oleh para sahabat. Apa yang para sahabat buat, kita buat. Apa yang para sahabat tak buat, maka jangan kita pandai-pandai buat kemudian kita mendakwa ini kan baik. Sedangkan seperti mana yang diungkapkan oleh ulama salaf dahulu, lau kana khairan la sabaquna ilaih, jika sesuatu itu benar-benar baik, niscaya telah dilakukan oleh generasi awal umat Islam dahulu, bermula dengan para sahabat. Kalau benda itu baik, niscaya yakinlah bahawa para sahabat sudah awal-awal lagi melakukannya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, para sahabat yang lain, mereka ini jauh lebih memahami agama, jauh lebih bertakwa, jauh lebih beriman, jauh lebih bersungguh-sungguh bersemangat untuk nak beramal, ya, nak meraih pahala ganjaran. Tetapi kalau dalam satu amalan itu mereka tak buat, kenapa kita buat? Ya, jadi ini jelas satu perkara yang perlu kita renungkan dan perlu kita insafi. Ya, moga-moga Allah memberikan kepada kita taufik dan hidayah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sampai di situ saja, ya. Kita akhiri dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.